Baru ni KKM telah memastikan terdapat satu jangkitan taun ataupun kolera yang kita sebenarnya sudah lama tak dengar penyakit ini semenjak zaman COVID. Kita bercakap tentang COVID, pandemik, endemik, vaksin dan sekiannya. Tapi baru-baru ini kita digemparkan penyakit kolera yang sudah lama kita tak dengar kan. Jadi kalau anda yang tidak pasti dan tidak tahu apakah penyakit kolera ataupun dikenali sebagai taun, jadi make sure anda stay tune dan mari kita rungkaikan apakah penyakit taun ataupun kolera ini. Jadi penyakit taun ataupun kolera ini adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria Vibrio cholerae. Jadi ia boleh menjangkiti manusia melalui mekanisme fecal oral, iaitu najis kepada mulut. So tak adalah maksud kita tu directly makan najis, tapi apabila seorang dijangkiti penyakit ini, najisnya pula yang terdapat bakteria-bakteria ini akan mencemari tanah ataupun air-air ataupun kawasan sekitar. Jadi jangkitan ini disebabkan oleh pencemaran makanan ataupun minuman yang ada di sekitar dan kemudian dimakan oleh manusia. Kemudian apabila ia terdapat dalam usus kecil manusia, ia akan memberi simptom-simptom yang teruk. Antara simptom yang ada dalam penyakit kolera ini adalah cirit-birit dan muntah yang teruk. Tak adalah sekali, dua, tiga kali macam tu kan, tapi dia sangat sampai belas-belas kali. Dan setiap kali dia cirit itu, dia mengeluarkan jumlah air yang sangat banyak. Dan kadang-kadang dalam kebanyakan bahan rujukan menyifatkan bahawa air najis itu seolah-olah seperti air basuhan beras warnanya. Jadi disebabkan air-air yang banyak keluar setiap kali pesakit ini cirit-birit, ia boleh menyebabkan pesakit itu menghadapi dehidrasi. Dan dehidrasi ini sebenarnya jika tidak dirawat boleh membawa maut. Jadi simptom-simptom ini biasanya berlaku sama ada hari yang sama apabila kita termakan atau terambil makanan ataupun minuman yang dijangkiti Vibrio cholera ini, ataupun sehingga boleh ke 5 hari tempohnya. Jadi dia bergantung kepada tindak balas bakteria itu ke dalam badan dan usus kita. Jadi macam mana cara kita nak mengelakkan daripada penyakit ini terus berleluasa? Walaupun kita tahu setakat ini sehingga kes yang dilaporkan KKM hanyalah satu, tapi ada keberangkalian untuk penyakit ini datang kembali, terutamanya bila kita nak masuk musim tengkujuh, musim hujan macam ni, dan risiko untuk mendapat jangkitan ini lebih tinggi apabila banjir berlaku. Jadi antara langkah pencegahan yang terbaik yang kita boleh lakukan adalah dengan mengambil minuman yang dimasak ataupun sudah dijerang. Maknanya air yang bersih sumbernya dan sudah dimasak. Jangan ambil air yang raw, tak boleh Ataupun mengambil makanan-makanan yang tidak dimasak, tak, walaupun fresh macam mana pun perlu dimasak. Dilarang ambil makanan yang raw, walaupun bunyi dia macam style kan, makan makanan raw macam tu kan, sebenarnya tak sihat Selain daripada kolera, baik lagi salmonella, macam-macam lah. So beware untuk orang-orang yang terutamanya ambil makanan raw seperti tiram Dan antara lainnya ialah kita membasuh tangan sekerap mungkin selepas kita keluar ke tandas, dan basuh menggunakan air dan sabun. Dan disebabkan penyakit ini kebanyakannya menjangkiti kanak-kanak dan bayi. Jadi untuk ibu bapa, pastikan selepas menukar lampin bayi, pastikan anda membasuh tangan sebaiknya. Dan kita tidak tahu sama ada bayi kita tu ada jangkitan apa, kadang dia cirit-birit, kita pun tak tahu kan, sama ada punca daripada susu ke. Dan tidak mustahil ia disebabkan oleh penyakit kolera ini sendiri. Dan disebabkan itu, pembasuhan tangan yang betul dan baik sangatlah penting setiap kali kita tukar lampin bayi. Dan kemudian kalau di tempat-tempat yang endemik, masuk endemik ni, tempat tu memang ada tinggi selalu penyakit-penyakit ni dan memang outbreak.
seperti negara South Africa lah. Tempat kita tak macam tu lah setakat ni. Biasanya diorang sarankan untuk mengambil oral vaccine lah untuk melawan strain-strain Vibrio cholera ataupun yang menyebabkan penyakit tahun ini. Jadi itu saja daripada saya dalam topik tahun ini. Jadi pastikan anda berwaspada dalam pengambilan air dan makanan, dan sekiranya anda mempunyai gejala muntah ataupun cerit-berit yang teruk seperti ini, pastikan anda segera mendapatkan rawatan kerana penyakit ini boleh dirawat jika dirawat pada masa yang awal dan tepat. Jadi awasi persekitaran sekeliling, awasi makanan dan minuman dan anak-anak anda, terutamanya bila kita nak masuki musim banjir dan tengkujuh dan hujan lebat ini. Jadi jangan lupa, sekiranya anda suka dengan video ini, walaupun video yang ringkas, tapi saya harap ia bermanfaat untuk anda. Jangan lupa subscribe, like and share. Itu saja daripada saya. Sampai kita jumpa lagi. Bye.